Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatir. Surah ni surah ada kalimah alhamdu juga. Mana alhamdu yang kedua, bab yang keempat. Bab yang keempat ni surah Sabah sampai surah An-Nas. Semua bab satu alhamdulillah. Kecuali bab 4, iaitu surah Sabah ada alhamdulillah, surah Fatir ada alhamdulillah juga. Menunjukkan apa? Bab 4 adalah terpenting. Sebab natijah mengajar agama ni kepada dia selamat di akhirat. Bila natijah tu paling penting, maka sebab barangkali kan, mana dia Allah ubah kalimah alhamdulillah 2 kali. Jadi surah Fatir ni dia punya maksud dia, dakwah dia, nak beritahu kita secara kesimpulan dia, apabila hakikat syafaat tu adalah Allah yang nak bagi, kan, maka munasabah lah kalau nak bodek berhajat ni sepatutnya kepada Allah saja, bukan pada roh Nabi, bukan pada roh wali, bukan pada malaikat, bukan pada jin. Kalau kita ngaji mana-mana ilmu pun, kan, kita kena ngaji usul dulu. Macam tafsir ada usul tafsir. Kalau hadis kan ada usul hadis. Kalau fiqh ada usul fiqh. Usul ni kepentingan dia lah supaya maksud ilmu tu tercapai. Maksud ilmu tu tercapai. Tafsir, mengaji ilmu usul tafsir supaya jangan lari daripada maksud ilmu tafsir. Fiqh, kita ngaji usul fiqh supaya tak lari pada maksud fiqh tu apa dia. Hadis, kena ngaji usul hadis untuk supaya mengaji ilmu hadis tak lari pada maksudnya. Kalau semua ilmu tajuk dalam agama ni kan, semua ada usul dia. Macam akidah, dia ada usul dia. Jadi kalau kita ngaji semua bidang pun, maksud dia sah. Maksud dia sah. Makna dia jangan menyalahi Allah, jangan menyalahi Nabi. Menyalahi Allah tak boleh, menyalahi Nabi tak boleh. Jadi bila kita ngaji, bila kita pahala pun, ngaji Quran pun membawa makna tu juga. Ngaji hadis pun membawa makna tu juga. Ngaji fiqh pun membawa makna tu juga. Semua bidang ngaji membawa maksud yang serupa. Tak boleh menyalahi Allah, tak boleh menyalahi Nabi. Tak boleh. Kita ngaji apa gitu. Tapi kalau dipanggil ulama maksud, ulama jahat ni, masuk bidang-bidang pun jadi punah belaka. Dia masuk bidang hadis jadi punah maksud tu. Dia masuk bidang akidah jadi punah maksud tu. Jadi tak jelas, ngajar akidah jadi tak jelas. Tajuk akidah, tapi tiba-tiba boleh seru sila Allah pula.
Ngaji hadis ini pun boleh menyalahi Nabi pula. Sebenarnya jadi punah tu sebab ulama maksud masuk bidang tu kita boleh. Jadi ulama yang betul mempertahankan. Jadi masuk masyarakat ni bila seolah-olah bila buat had Nabi ni jadi bingung kita. Nabi ni boleh menyalahi kita. Macam boleh pula. Tak. Mana menyalahi Allah ni mengaji Quran macam boleh pula. Quran kata lagu lain, kita mengaji lagu lain, Quran kata lagu lain. Seolah macam boleh pula. Tak apa menyalahi. Padahal menyalahi Quran tak boleh sebab Quran muhaimin. Quran adalah muhaimin benda dalam, Nabi adalah muhaimin benda luar. Sebenarnya kalau kita ngaji betul ni, apa-apa bidang pun dia tak lari. Dia saling tolong-menolong. Tapi bila kita buat kajian, bila ulama masuk dalam bidang tu, maka jadi punah sistem agama ni. Jadi orang yang mengaji ni dia macam tak bengok. Macam ilmu ni macam tak selari. Orang ngaji fiqh balah, ngaji hadis sebenarnya bukan balah. Ni kalau betul dia makin tolong-menolong sebab semua nak pertahankan masuk agama. Itu tak boleh menyalahi Allah, tak boleh menyalahi Nabi. Tu kita kena faham tu sebenarnya. Kita ngaji Quran tak? Banyak ayat tak boleh menyalahi Allah, tak boleh menyalahi Nabi, kena ikut Allah, ikut Nabi. Kan? Jadi kalau kita tengok kalau jadi kabur ni kerana berlaku ada masalah yang kita kena buat kajian. Sejarah ni, kalau orang ni dia masuk bidang apa jadi bunuh. Bidang akidah jadi bunuh. Ngaji bidang Quran jadi bunuh. Mana maksud asal dia agama ni saya tak boleh menyalahi Allah, tak boleh menyalahi Nabi. Jadi macam lama-lama sampai kita macam boleh pula. Kan? Jadi bingung masyarakat. Jadi macam tak jelas pula. Seolah macam ada huraian lagi. Gitu. Sebenarnya nak belik dah tu. Ada huraian lagi. Jadi asal dia agama ni tak boleh menyalahi Allah, tak boleh menyalahi Nabi. Sampai kita menyalahi Allah, Nabi boleh. Allah jangan menyalahi masyarakat sudah. Jadi lagu tu pula. Sebenarnya menyalahi sesiapa tak apa, dia bukan jenayah. Menyalahi Rasul Zali pun jenayah. Menyalahi masyarakat pun jenayah. Menyalahi Tok Imam pun jenayah. Tak ada kena cari ada ayat kata menyalahi Tok Imam jenayah. Tak ada. Menyalahi Rasul Zali kata jenayah. Tak ada. Tapi banyak ayat dalam Quran kata menyalahi Allah jenayah. Menyalahi Nabi jenayah. Itu kena faham dulu. Baru kita dia punya asal maksud tu. Tidak jadi pening jadi. Semua orang awal ni secara asal dia faham dah sebenarnya. Yang buat pening ni kita nak mengaji orang ni. Dia faham dah. Dia mengaji ni jauh-jauh nak mengaji Allah kata apa, nak kata apa. Dia ikut siapa ni? Dia ikut Nabi. Dia ikut siapa? Dia ikut Allah. Jadi sistem agama ni jadi punah ni sebab dipunahkan oleh orang tak bertanggungjawab. Jadi kena faham lah benda lagu ni. Kita bila kita ngaji Quran, kita akul barang ni mewujud. Jadi kalau kita ngaji orang-orang yang benar ni kan, makin jelas, makin mantap. Mana ngaji ilmu apa pun kita masuk. Fiqh tu kan. Kita ngaji mana-mana mazhab pun usul dah serupa je. Kita masuk, contoh kita mengaji mazhab Syafi'i, kita ngaji mazhab Hambali, kita ngaji mazhab Maliki. Kita duduk dalam Malaysia ni mazhab Syafi'i, kita ngaji. Kalau kita tengok pada pandu asal ni, mana tidak ada mazhab ni sokong menyalahi Nabi, tak ada. Malah siap mazhab ni dia ada kepala-kepala dia ada bahagian ada orang yang hebat yang nak pastikan mazhab dia ni paling menepati Nabi. Jadi khilaf ni kerana khilaf mazhab, tak ada benda yang dibenarkan khilaf kan.
dalam skop yang dibenarkan. Dia ada skop dia. Setakat mana boleh khilaf ni? Ada skop dia. Sebab tu khilaf ni tak masalah ni. Sebab tu wujud mazhab ni, mazhab Hanbali, Hanafi, Syafi'i, dia tak masalah. Kena faham. Tapi ada khilaf, bukan semua khilaf dibenarkan. Tahap mana? Bila belakang tu sahabat. Jadi adalah dalam kitab-kitab muktabar Syafi'i ini, dia ada skop khilaf yang benar. Dan masing-masing mazhab dia keluar hujah dia. Kenapa dia kata lagu ni? Bagi hujah dia. Jadi khilaf dibenarkan bila ada sandaran, dalil. Yang masalah sekarang ni, sampai kita ni, semua kata khilaf. Seolah-olah khilaf ni macam-macam luas sangat. Sebenarnya dia ada skop dia. Bukan tak ada khilaf langsung. Dia ada skop dia. Dia ada tahap dia. Jadi sekarang berlebih pula. Boleh belakang khilaf. Dia ada kaedah dia. Kalau kita ngaji kitab utama mazhab Syafi'i kita faham makna dia. Kita tak menafikan khilaf wujud, tapi setakat mana dia ada skop dia, tak lebih. Lepas tu malah ada istilah, ada murab, dia bagi istilah apa tu, mahmudah, khilaf mahmudah, khilaf terpuji. Apabila salah salih ada sadar. Satu khilaf mazmumah, khilaf keji, sebab tak ada sandaran. Tapi orang negeri duk kata khilaf gitu, khilaf, barang khilaf. Dia sebenarnya nak tahan dia semua barang khilaf berlaku. Sebenarnya barang khilaf dia tu khilaf yang tidak apa tu, yang tidak muktabar dia bagi. Tidak diiktiraf. Apa khilafnya? Khilaf tegak. Khilaf ni berbeza. Satu lagi dia khilaf ni perbezaan, wujud perbezaan. Perbezaan pandangan dari sudut biasa, sudut amalan. Akidah tak boleh beza. Akidah tak boleh beza. Akidah kena serupa. Quran tak boleh menyalahi. Amalan ni Nabi mengesahkan. Sebab ada pandangan sahabat ni dua-dua Nabi kata betul. Mana sahabat tu neraca. Amalan ni kalau sahih daripada sahabat, mana benda ni boleh diterima. Walaupun beza sahabat. Sahabat dia kata lagu ni, sahabat kata lagu ni. Sebab tu mazhab ni walaupun sebut Syafi'i, dia belakang tu sahabat. Kita kena faham. Mana khilaf yang muktabar ialah masih belakang sahabat. Sebab dia agama ni dia punya neraca dia 3 serangkaian. Kalamullah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Kalamullah, kalam Nabi, sahabat Nabi. Kalamullah ni matan agama. Kalam Nabi ni adalah syarah bagi agama. Sahabat ni penghayatan kepada agama. Jadi ulama-ulama yang tabi'in ni menghuraikan apa dia yang mereka dapat daripada sahabat. Jadi wujud mazhab ni mana waktu Allah beritahu, Nabi beritahu sebaik-baik waktu zamanku, waktu zaman sahabat, waktu zaman tabi'in tu dia kata zaman menipu. Lepas tabi'in zaman menipu. Sebab tu neraca agama ni tak tu je. Mana kalau menyalahi daripada asal tu, mana tak tu. Sebab tu dia istilah kita ngaji istilah salaf. Khalaf tu sebenarnya maksud khalafun tu apa dia? Dia terjemah dulu maksud khalafun. Salafun ni generasi awal. Iaitu Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, 4. Mana Nabi, faham dah? Sahabat Nabi ialah orang yang dan bertemu Nabi. Beriman bertemu. Walaupun beriman tapi tak bertemu, tak bagi sahabat tabi'in. Dia satu masa.
Nabi masih hidup, Nabi hidup, tapi tak ada bertemu, tak ada bersemuka, maka tabi'in. Tabi'in. Tabi'in Tabi'in ikut Nabi tu. Oh, ikut. dia tak ada jumpa walau sesama. Sama contoh dua, Qus Al-Qarni, satu lagi Najasyi. Najasyi ni dia hidup zaman Nabi tapi tak ada jumpa Nabi, dia bagi tabi'in. Qus Al-Qarni hidup zaman Nabi tapi tak ada jumpa Nabi, tabi'in. Jadi sahabat ni mesti beriman dan bersemuka. Beriman Masa dan Nabi tak ada. ha? Masa Nabi dia. Masa Nabi. Sahabat tu masa zaman Nabi. Bukan masa tu sebagai sahabat. Dia mesti jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Oleh jumpa Nabi. Ada masa Nabi tapi tak jumpa Nabi, tak panggil sahabat. Tabi'in. Masa Nabi bertemu dengan Nabi. Ha. Itu sahabat. Itu sahabat. Sahabat. Macam kita dengan ayah Pin ni. dengan Haji Pin satu zaman. Tapi bertemu tak? Bertemu. Bertemu. Sahabat. 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 Tapi hidup zaman tak ada jumpa. Kenal dia tak ada jumpa. Tapi dia ikut. Dia kata tabi'in. Tabi'in. Nabi. Nabi ini Ikut lah. Lama Nabi tapi tak temu. Tabi'in ni menyusul tabi'in. Dia tak ada jumpa sahabat. Tabi'in ni dan jumpa sahabat Nabi. Tapi tak ada jumpa Nabi. Tabi'in. Tabi'in ni dan jumpa sahabat Nabi. Tapi tak ada jumpa Nabi. Nabi. Sahabat Nabi dah jumpa. Dia tabi'in. Sama ada dia hidup zaman Nabi atau tak ada hidup zaman Nabi. Tapi dah jumpa sahabat Nabi. Tabi'in. Tabi'in pun ada kibar, ada sirar, ada hak besar, hak kecil. Hak besar ni dia awal, banyak sahabat dia jumpa. Paling banyak jumpa sahabat, dia panggil kibar. Paling sikit jumpa sahabat, dia panggil sirar. Ni tadi tabi'in yang kibar, mana tabi'in besar. Contoh Syed Al-Musayyib. Besar-besar ni kan dia kena banyak lah nama dia naik. Hasan Al-Basri contoh. Apa kita lah ni? Ha? Kita lah ni. Kita lah ni dengan Nabi tak cukup. Kita tak ada istilah sebab kita ni bukan raja. Kita ikut Nabi. Okey, nanti. Nanti lu tak baik. Lepas tu khalafun. Khalafun ni dia ada istilah. Satu khalafun, satu khalfun. Kalau khalafun makna keturunan yang baik. Dipanggil khalafun kerana ikut salaf cara yang baik. Mana bila khalaf ni ialah yang ikut baik. Yang ikut baik salaf. Yang baik sih. Yang baik. Mana paling baik ialah dia ikut sudut usulnya, sudut furuknya. Maka dia khalaf terbaik. Tapi ada khalaf bab usul dia ikut, bab furuk dia tak ikut. Baik juga. Hak paling tak baik ialah usul tak ikut, furuk tak ikut. Maka itu bukan khalaf, dia panggil khalfun. Furuk ni cabang. Bab usul dia ikut, bab cabang dia ikut. Bagi khalaf lagi. Khalaf yang terbaik ialah usul dan furuk ikut. Kalau pun dia tak ikut. Tak, khalafun ni dia ikut baik. Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 ni, tahap 2 ni masih kira mengikut yang baik. Bila tahap 3 ni, usul tak ikut, furuk tak ikut. Bukan khalaf, ada punya khalfun. Kita ni sama ada khalafun atau khalfun. Ikut baik jadi kholak. Kalau ikut generasi awal, dari usul dia, furuk dia, maka khalaf senat nombor 1. Kalau usul ikut furuk tak. Furuk ni masih ada tahap yang dibenarkan. Masa tidak ikut, masa tahap yang dibenarkan skop tu, maka standard nombor 2. Kalau tak ada standard langsung ni, usul pun tak ikut, furuk pun tak ikut. Bukan khalaf, khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Lalu mengganti mereka keturunan yang buruk. Kita ni
khalfun ke khalafun, bergantung kepada sejauh mana kita ikut awal cara baik ke tak baik. Tak, kita tafsir khalfun, nak khalafun. Molakut. Kena usah khalafun dah sudut usulnya dan furuknya. Molakut. Dah sudut usul dan furuk, dah sudut barang usul dan barang furuk ni nak ikut betul-betul cara salah fikir, maka terbaik khalaf yang terbaik. Jadi sebenarnya tak balah pun khalaf yang salah ni dia barang satu, orang kata barang ni. Mana kalau tanpa khalaf yang telus, tak kenal kita salah juga. Khalaf ni mana kita semua ulama kita ni dia panggil khalaf. Cuma mana khalaf yang telus, maka kenal, jadi kenal kita salah. Macam mana? Kalau kita nak balah setiap benda daripada awal kita nak bertentangan, nak tak setuju. Sebut khalaf, khalaf tu khalfun dia panggil. Kita kena nasihat akhir dah. Tapi seolah-olah macam awal. Macam tak setuju berlaku jadi. Nak tahan kita. Bukan nak ikut awal, nak lawan, nak tahan kita. Maka bukan khalaf dah, dia panggil khalfun jadi. Jadi kita usaha kena khalaf yang terus nak ikut salaf. Dari sudut usulnya dan sudut furuknya. Uraiannya ada ayat 100 surah Taubah kan. Was-sabiqun walladzina tabauhum bi ihsanin, dan mereka yang menyusul, yang ikut mereka dengan tepat dan benar. Sama ada tabi'in atau khalaf kita ni. Maksud khalafnya walladzina tabauhum bi ihsan, mereka yang mengikuti mereka dengan tepat dan benar. Itu makna khalaf. Jadi tak apalah khalaf salah. Asal ikut awal dengan tepat dan benar, maka baik. Barulah ada harapan ke syurga. Sebab asal dia sahabat ke syurga ni. Jadi kalau kita tidak menepati cara generasi awal, tak ada harapan kita ke syurga. Sebab kalau tak menepati dia akan lawan. Asal betul. Dia akan nak tahap dia. Hak awal tu tak betul lah tu. Hak dia betul. Dia laku, tidak akan jadi lebih kucing. Lepas tu kalau kita tak kenal, kita akan lawan. Biasa kalau kita tak kenal, kita akan lawan. Patutnya kita ni kena ajar masyarakat ni balik kepada asal awal tu. Itu neraca. Kita mana ada neraca kita. Jadi orang dah ni jadi macam nak balah awal. Paksa ikut dia, ikut akhir. Soal akhir ni neraca. Tak betul lagu tu. Ajak nak lawan awal ni, nak paksa ikut ya akhir. Kita akhir bukan neraca. Macam kita lebih kenal agama. Jadi kalau kita ni akhir, menepati awal betul. Kalau tak menepati awal tak betul. Sebab awal tu neraca, bukan kita neraca. Jadi sebab tu balik. Cara kita betul, cara awal tak apa, tepat mana. Cara kita tepat. Bila kata nak ikut cara awal, mana balik awal ni melenting kita. Mana boleh lagu tu? Sebab kita ni semua serupa. Semua kita ni orang-orang belakang berlaku. Sekarang siapa neraca? Betul. Nak kata siapa betul? Mana boleh kata Tok Guru saya betul? Tok Guru kita hidup lagi ni atau mati dah. Tapi bukan awal. Bukan neraca. Tok Guru kita sama ada hidup lagi atau mati dah. Bukan neraca. Tak ada neraca. Dia kita ni. Neraca dia awal tu. Menepati hak awal betul. Tak masa awal tak betul. Sekarang ni kita boh balah. Boh kita nak jajah kita. Aku tak usah jajah aku. Mu tak usah jajah mu. Kita cari hak awal tu lagu mana. Tak sama cari. Kalau menepati hak awal tu, kalau tak mati tak betul. Itulah tidak lalu tu masing-masing nak Masing-masing nak angkat. Jadi sebenarnya kita balik asal mana. kita jadi dengar ni. Jangan kita kata kita betul. Mana? Siapa dia kata ni? Kata lagu ni. Contoh sahabat. Mana boleh kita lawan sahabat? Dah sahabat keluar kita kenyataan. Itu neraca. Faham tak? Kalau kita tak faham lagu ni, lari dasar, dia jadi akhirat macam angkat kita, bukan angkat ni. Ikut saya betul. Jadi betul. Jadi
Mana kalau tidak menepati hak asal 3 serangkai ni, maka sampah. Kena faham gitu, konsep gitu. Lepas tu kita, bila dah kita tak dasar lagu tu, kita tak bimbang dah. Kalau kita mengaji banyak guru, tiba-tiba kita tengok satu pandangan ni menyalahi hak asal, maka jangan makan. Simple je, asal gitu. Kita ngaji banyak mana-mana guru pun. Tapi kalau kita tengok, kita makin mengaji agama ni, kita akan mengenal 3 serangkai ni. Kita akan kenal Nabi. Sebab bila kita buat agama ni, mesti sentuh 3 puan ni. Nabi, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Bila nak cerita agama ni, 3 perkara kita akan sentuh. Kita tak boleh lari dah. Makin banyak mengajar agama, makin kena 3 ni. Ha? Makin main masuk surga. Tak, makin pulang cerah lah sebab menepati. Tak menepati. Makin mengaji, makin menepati. Tak mengaji langsung je lagi. Macam mana? Makin payah, makin payah. Tak apalah, makin bayar, makin rasa tak mengaji lagi. Perasaan tak apalah kepada kita akan rasa kita banyak tak betul. Kita tak rasa tak angkat kita. Jadi kalau kita tak ngaji, macam kita rasa kita layak dah. Sebab kita angkat kita. Bila kita mengaji hak terbaik, kita rasa kita tak apa, tak ada nilai segabut, tak ada tempat. Jadi kita tengok cerminnya baik. Oh, kita nampak kita ke mana. Jangan tengok kita, jangan neraca kesihatan tali, tak nampak dia bukan neraca kita ni. Agama ni mesti bertulisan. Sebab tu bila kita kata agama ni kekal sampai hari kiamat. Setuju tak setuju? Setuju. Kebenaran ni kekal sampai hari kiamat. Kenapa dia yang mengengkarkan? Kebenaran. Ustaz ada ke? Muka ustaz ke? Mulut ustaz ke? Atau penjelasan 3 ni? Penjelasan 3 ni. Mana penjelasan 3 ni masih ada buku. Cuma kita kena baca. Orang telur setiap saat ada yang merawat meriwayatkan. Kalau Allah hak tepat, kalau Nabi hak tepat, kalau sahabat tepat. Apa kekal? Dua 3 lagi kita nak cari gedok. Nak mendalami 3 kalam ni. Kalau kita tidak mendalami, maka kita akan tertipu lah dengan barang yang tidak menepati. Sebenarnya 3 ni jaminan. Letih tak apa ngaji. Faham 3 perkara. Kalau tidur. Tak lah letih tak apa. Tidur apa lagi? Biasa lah. Tengah tidur. Dia asal lagu tu lah. Lepas bila kita dah ada asal lagu ni, tak apa pun tak bimbang. Kita dah jadi macam cerah. Mana penulisan, bukan mulut cakap. Jadi orang mulut. Ustaz kata jadi rumit tu. Sebab kita tak ada neraca kita. Rumit jadi. Hak mula-mula hak kita kena ngaji habis Quran. So Quran tu apa sekirah gambaran. Mana kita kena faham kalau Nabi tidak akan ada menyalahi makna maksud zahir Quran ada. Kalau ada bukan hadis palsu. Mana kita ngaji mana ada hadis pun itulah makna dia. Tak lari. Segi akidah ni. Cuma amalan tak jelas kena ngaji hadis Nabi. Tapi hadis Nabi dia bukan nak bawa ucai Quran. Makin cerah lagi ada ngaji hadis Nabi. Ngaji Quran cerah tak? Ngaji hadis Nabi makin cerah lagi. Dia takkan buat ucai. Lepas tu dalam kita nak ngaji, kalau kita masuk ngaji hadis Nabi, kita hadis Nabi kan banyak tak? Tahu tak kita apa yang kita kena ngaji dulu selepas kita habis Quran? Tak, memang hadis. Kita hadis tu banyak. Nama kitab tu. Haikal. Hah? Dok. Apa nama kitab yang kita kena ngaji selepas habis Quran? Memang kita kena ngaji hadis belakang, tapi satu kitab. Kena tu sahabat. Ayat tu sahabat. Ha? Ayat tu sahabat. Lain tu sahabat. Kita sahabat bukan. Kan Kita tauhid. kitab nama kitab. Ayat tu sahabat tu nama kitab. Tapi bukan kitab tu. Nak tahu. Duduk kita sahabat. Dia satu kitab lepas jalan kena ngaji dia. Nak kita nak buka, kita ngaji Quran habis dah kan? 30 juzuk kan? Daurah.
Lepas tu kita nak start ngaji hadis. Kenapa dia kita kena ngaji dulu? Ha? Dah. Ada suara. Ha? Dah. Muwatta. Muwatta. Muwatta Imam Malik. Sebab Muwatta Imam Malik ni kita bukan Muwatta. Gaji dengar je. Gaji dengar kita tak potong. Ada tak mahal kena orang dia ada. Maulana sebut kita kena ngaji kitab tu dulu sebab kita tu banyak sahabat kalau sahabat. Kalau kita ngaji kitab dari dulu kita tak faham konsep. Kita akan buang sahabat Nabi. Muwatta. Alif lam mim waw ta alif hamzah. Susah nak alif. Al-Muwatta. Kan Imam Syafi'i hafal kita tu kan. Kita ada kan. Alif ada ke? Dia sebelum dia jumpa Imam Malik kan. Kitab Imam Malik. Sebelum dia nak kaji Imam Malik dia hafal kitab tu dulu kan. Imam Syafi'i ni budak lagi. Tak balik lagi. Dia jumpa Imam Malik nak mengaji kitab Muwatta dia ni. Muwatta kita dia ni. Lepas tu dia boleh baca dah. Alif lam. Mana dia ke apa saya? Tahu kita. Mawato. Alif lam. Mawato. Kalau cari dalam apa tu hadis Kira kamu tu tahu tak? hadis 9 ni kan dia kan ada tajuk pilih kitab. Dalam bahasa Melayu dia Tak tahu ya tak? Gaji dengar kita tu dah. ini ngaji dengar sebab kenapa kitab ni kita nombor satu ngaji sebab kitab lain sebab mana kata bimbang kalau kita ngaji kita hadis lain kita seolah tak nampak kepentingan sahabat sebagai neraca agama kita ambil Quran hadis saja jadi kita salah faham banyak jadi sahabat tak boleh buang. Jadi kalau kita ngaji kitab lain dulu kita nampak macam sahabat tak penting mana. Muwatta tu dia banyak kalau sahabat. Ini dia tak rasa. Penting sahabat. Dalam kita tu ada hadis lah. Hadis lah. Mana hadis ni dia hadis ni kadang-kadang tak mesti lafaz Nabi. Kalau sahabat kata aku melihat Nabi. Arab. Mana kata? Ha? Arab tu apa? Arab. Kita Arab lah. Ya dah. Tahu tidak kita baca ya? Ala nafsi, ala nafsi. Ada terjemah. Ada terjemah dah lah. Ya. Ada jual. Ada. Ada terjemah ada. Ada. Ni Muwatta Imam Malik. Ada. Ni terjemah ada terjemah. Apa bila kali? Ada pada memang dia tu pada mengkati Dok, kita ke pun kaja pun. Dia tidak kaja dia pun nak betul je. Dan kata kita Dia kalau 9 dia hadis ni 9. Dia ada 12. Kalau sebutkan 12 mana di mana kita akan tahu antara semua ni hak mana kita kena ngaji dulu kita ni. Baru kita ngaji kita lain. Baru Bukhari nak ngaji. Lepas tu barulah nama Bukhari Muslim. Sebab kita letak dasar dah. Makna untuk supaya kita ni atas maksud agama ni 3 serangkai. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, jangan tak buang sahabat Nabi ni. Kita je salah faham. Seolah macam bila kita ngaji hak kita lain dulu, seolah macam sahabat tak tepi. Jadi faham ikut kita, dia nafsu. Arwah tuk saya nak ada kita tu. Ada tak? Ada. Mati dia kita tu anak dia Muwatta. Macam mana? Dia tidur atas tu saya teringatnya waktu kecil ni. ada dengar waktu. Sampai dia tidur atas batang tu. Ada wahyu. Aku tak sedar. Nanti kita cari dalam gambar tu. Dia dua. Ini kita dia waktu.
Jadi nak ke. Kalau nak ngaji kita boleh. Kita kena cuti, kita pergi ngaji dulu. Kalau kita kenal dulu tak boleh. Kenal kita aja. Boleh perkenalkan dulu. Kena start mana hadis ni dia lagu lain. Quran ni jelas. Hadis ni kena talaki tu. Oh betul ada hadisnya. Kalau ada dia lah. Dia hadis ni Maulana kata sepatutnya orang awam ni dia tak perlu kenal hak gaib, hak palsu. Bagi hak sahih. Tak ada tak ada tanya ke dia. Tak ada. Lepas tu kadang-kadang orang ni bagi hak tak jelas, tak ada. Ada orang antara kita ustaz ni hadis ke tak. Tak ada riwayat. Kita pun share kat dia tanya. Dia kata guru-guru kita kat Pakistan dia kata untuk orang awam dia kata jangan bagi banyak sangat. Bagi hak sahih. Tanya ke dia. Lalu sampai. Apa yang ada pada waktu. Ni kita bagi tak jelas. Kesian orang ni. Kecuali kalau kita nak lebih sikit lebih bidang nak bagai nak tengok hadis ni baru tu lain. Untuk orang awam ni baca sahih. Macam Lulu Omarjan kan, gabungan Sahih Bukhari Muslim tu. Macam mana? Ada sebenarnya. Hak tu tak memang dah hak tu hak kita ngaji hari Selasa kita kali. Masuk ada ada. Tapi kita tak bagi nakal kalau hadis. Sebab hadis ni dia rumit kan. Jam 10. Hari ni tajuk kau ambil balik. Kita ambil kita kan. Kita banyak lagi kurangkan kena ngaji banyak lagi. Kalau Quran ni kita kemas. Ya. Ha? Dan kalau anda beritahu sebagai dasar, kalau kita ngaji, kalau guru tu telus bawa benda yang betul-betul daripada wahyu, tak lari gitu. Tak lari. Tak bimbang gitu. Kalau salirah mana kita faham kuasa agama ni tidak boleh menyalih Allah tak lari Nabi. Betul ya. Kita ngaji lah buat apa-apa. Guru mana-mana pun. Tajuk serupa. Tapi kalau jumpa hak belit sudah. Hak belit sudah. Kita tak tahu gapo. Kita tak tahu gapo. Ada jumpa hak belit. Dia masalahnya hak belit ni masalah. Ya royak pun sedap. Dia sebenarnya berlaku ni kadang-kadang. Dia berlakunya dia dasar tu dia tak jelas. Dia ikut sedikit guru dia yang ada mati dah ni. Ataupun mati ke tak lah. Dia macam-macam terlalu bersangka baik. Mana dasar tu tak ada Dia tak ada. Kecil dia. Puluh nanti masuk pondok masa semua pondok. Dia ngajar mana. Dia kadang-kadang pokok ni kadang-kadang tak malu. Orang lebih tahu dah palsu-palsu duduk jaga sakit dia. Hak kita ni orang yang macam kita macam golongan akademik dengan tak minat. Jadi macam kita hurau pun kita tahu untuk jaga orang tu. Bukannya ada ni Isah atau Seda okey. Orang tu Masih banyak pengikut buat dia. Alhamdulillah ni pula buat melalui WhatsApp. Oh. Lalu banyak. Orang nak mudah pula. Nak mudah kan. dalam Quran ada surah Maidah sama'unal kadhibi. Suka dengar berita bohong, hadis palsu, kita berlafaz. Mana sifat ahli neraka. Minat mana kita tu minat mana kita tak ada kata. Memang tak ada canggah dengan wahyu segabut. Canggah sungguh. Ya, benda ni memang khurafat sungguh. Tapi hak tu ulang-ulang kita. Akalun al-sahwi. Dua benda duduk sekali. Dua kan. Tak tidak sambung ayat. Tak ingat. Kita dua ni. Ini sok mungkin dia. Tak dua motor saya. Apa dia? Kan dia kesana ni baru. Ada motor terjemah ada Indonesia. Benda-benda khurafat hayu. Minat. Barang-barang macam kayak kau tu masuk benda tu. Besok kita bagi Rasul Ribat.
Macam kita tak? Tahun 2000, ingat tak tahun 2000? Masa tu orang banyak jual kayu kokon ni. Orang kokal ya. Dan ni berani tak jual? Siapa nak beli dah ni? Tak siapa nak beli dah ni? Lepas tu benda-benda lagu ni dia gitu ya. Bila orang sedar apa sih? Kata masyarakat ni kena tipu dulu baru ni. Mana tak ada yang asal agama ni. Kena tipu dulu. Baru sedar kita masuk Diana ni. Di masa tu kita tak ada nak beli. Tak ada orang jual dah. Tapi kita masa tu ngaji. Tapi dengar bunyi kokok. Tak ada air tu. Apa dia kayu kokok ni? Aku Mekah. Ha? Mekah ada kan jual air Mekah. Mekah ni sebab laku lagi. Sebab orang lama maklumat lagi. Kita ni dah hebat dah. Jadi tak beli dah. Tapi ada orang Melayu beli. What's the best air Mekah? Laki duit royak dia bapak ngaji. Ada. Buat cici tu laki. Dulu. Tahun 2000 eh? Dulu yang tu lah. Dulu punya cerita. 2004 kan. 2004. Jaya. Lima kau benda saya dah lah. Tiga tu. Dan ni pun ngaji. Cici tambah dah. Kita ngaji kat tu lah. Dulu okey. Kita ngaji. Lepas tu dia jual mahal 100, 200 baru benda. Kain duit. Tapi bila tak kelebihan tu, tak mahal orang beli. Dia kan kayu Nabi Muhammad. Nabi Nuh. Habis tu dah jumpa kapal kan. Jumpa kapal. Pasal pokok tu sor dah tu. Ada kayu kuat ada. Balik kalau pula lidi. Ulah lidi lagi. Ulah lidi. Saya kata juga hendak pula sawah. Mak dia tak percaya. Tengok kata tu kat Nabi Musa kan tu. Macam-macam. Bersama mana tukar sama budak sama tukar. Dia jual. Dia setengah orang ni kan. Dia tak ngaji lagi tapi dia tengok benda tu dia. Macam ngaruh ni. Amak kita. Dia ada fitrah lah. Dia macam ada satu neraca. Dan tu kan. Dia tu. Alu watak ni. Dengan Malik. Ada tu mana tu? Dia tu kat Bali. Tiga tu dah. Tu mana? Ulah lidi tak tu kayu pun tu bukan. Bukan tu. Kita tengok Kalau lidi lagi. ayat 1 tengok ayat 1 kan. Ayat 1. Jadi ayat 1 ni tajuk malaikat. Tajuk Allah menciptakan langit bumi. Kan? Allah menciptakan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Lepas tu tengok Fatiri ni baris bawah kenapa? Badal kepada Allah kan? Iaitu pencipta. Allah ni pencipta. Badal bagi Allah. Pencipta. Badal ni kata ulangan ataupun dua perkata satu zat. Ibnu Abbas kita boleh faham macam makna kadang-kadang ada satu kalimah dalam Quran ni mana sahabat Nabi tak jelas lagi. Ibnu Abbas dia boleh faham ni daripada pergaduhan bangsa suku Arab. Dia kata bahawa aku dia bergaduh kat sebelah perigi. Dia kata aku yang mula buat dia. Aku yang mula buat perigi ni. Dia guna kalimah ni. Jadi dia faham, oh Fatara ni makna dia buat tanpa contoh, orang pertama buat tanpa contoh sebelumnya. Mana dia faham maksud ni daripada tengok orang Arab bergaduh, suku Arab bergaduh. Sebab Quran ni dia turun, dia ambil bahasa ni sikit, bahasa ni sikit. Mana orang satu tempat tak boleh nak faham Quran. Dia kena mengaji bahasa Arab seluruh suku baru dia faham Quran. Jadi kalau Quran ni kita kata daripada Nabi, bukan wahyu tapi Nabi reka, mana kita faham macam mana Nabi boleh mengaji semua suku. Sebab sahabat pun
Mana kadang-kadang ada lafaz kadang sahabat tak faham lagi. Dia tengok pergaduhan suku Arab, oh dia faham bahasa Quran. Ya, Quran dia ambil bahasa dia sikit, bahasa dia sikit, bahasa dia sikit. Mana kalau kita betul-betul telus lah, kita takkan mungkin kita boleh tuduh Quran ni kalam Nabi, tak mungkin. Sebab orang yang telus dia akan jumpa bahawa memang kalam Allah. Sebab mustahil. Mustahil. Sebab ya, apa tu kita faham lah. Mana kalau kita nak contoh Nabi duduk setempat lagi mana-mana. Mana mungkin Nabi dia boleh faham semua bahasa suku Arab. Kecuali dia pergi jajah, dikaji, baru kita dapat guna sama. Tapi tak, Nabi dia situ kan lagi mana. Tempat lain pun tak, ibarat kalau tempat lain pun tak lama mana. Macam mana dia boleh, kecuali kalau duduk puluh tahun, macam tahun baru dia boleh menguasai. Al-Quran ni dia agak sikit. Mana secara telus ni, ikhlas, memang nampak ilmu betul kalau Allah. Lepas tu as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Jadi malaikat malaikat ni adalah rasul Allah di langit. Rasul Allah ni utusan Allah di langit. Supaya dia, apa yang Allah kabarkan sampai ke makhluk bumi. Jadi Rasulullah Nabi, 5 Nabi ni adalah Rasul Allah di bumi. Lepas tu Rusulan ni bukan Rasul manusia, Rasul malaikat. Ni Rasulullah ni. Kita sebut Rasul ni, persepsi kita manusia tak? Malaikat pun Rasul dalam Quran sebut Rasul juga. Cuma tak sebut lah. Langit lah. Rasul malaikat langit. Dia menyapa yang baik. Kita akan jumpa kalimah dalam Quran, kalimah Rasul bukan manusia, disebut malaikat, Rasul. Jadi Rasul ni ialah utusan Allah. Biasa bahasa Melayu ni Rasulullah ni kita faham manusia lah. Rasulullah boleh manusia, boleh malaikat. Kalau malaikat urut Rasul Allah di langit ke bumi. Kalau nak lima Nabi ni Rasul Allah di bumi kepada manusia setakat. Sebagaimana malaikat telus tidak pernah khianat pada menyampaikan wahyu, Rasul Allah di bumi pun adalah telus, tak khianat. Allah beritahu kalau Nabi ni khianat, Allah akan potong. Ini kan ada surah-surah ni. Mana kalau Nabi ni dia bohong, mati selalu, on the spot. Tapi ada kan Nabi mati on the spot? Tak ada. Mana Nabi tak bohong. Dia kaedah kita faham. Allah beritahu ni bukan Allah nak apa tu, nak kata Nabi bohong tak. Nabi tahu ada telus saya Nabi. Jadi kita tu yang tak setuju dengan Nabi. Nabi telus dah dalam menyampaikan. Habis belakang Nabi sampai. Saya. Betul dia ada tak? Ha? Rasulullah ni. Betul tak? Al-Malaikat. Rasulullah. Ya. Apa biru? Al-Malaikat ni. Sebagai utusan. Sebagai. Kau. Nantilah mana nantilah. Jadi kalau masuk mana dia. Yalah. Sebagai Rasul. Sebagai Rasul. Sebagai. Yang mempunyai. Jadi Ja'il ini badal kepada Allah juga, yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Malaikat ni punya sayap. Kita paling kurang ni. Dia sebut hak paling kurang, dia tak paling banyak. Paling kurang satu kiri satu kanan. Maksudnya ni sekiri sekanan, dua-dua. Satu kiri, satu kanan. Macam ni lah.
Sama dengan konsep jangan kata dua-dua dia dua kiri dua kanan. Macam ayat ni kat dua ayat ni. Tajuk poligami ya. Masna wa sulasa. Tajuk poligami. Poligami ni masna ni apa dia? Dua-dua ke satu-satu? Satu kiri satu kanan. Dua-dua. Sulasa? Dua kanan satu kiri. Ni dah tahu lah 3 je mana. Wallahualam lah. Ya tengok takut silap. Kita tengok kalau silap tak ada balik. Nanti. Masing-masing ada dua, 3, 4. Macam mana 2, macam 3, macam 4? Wallahu a'lam. Nah, gitu. Tak tahu. Masing-masing ada 2, masing-masing ada 3, masing-masing ada 4. Sama ada satu kiri kanan ke atau ada asal bukan satu kiri kanan. Hak ni 2 kiri 2 kanan. 3 kiri 3 kanan, 4 kiri 4 kanan. Tapi kalau konteks program ni dia gitu. Dan kita kalau tengok kita balas asal. Tapi dia kita masing-masing ada 2, ada 3, ada 4. Wallahu a'lam. Nak cerita gitu. Kalau silap tak ada balik. Kada tu. Kita nak cerita lebih. Mana orang tengok? Kita agak-agak ya. Cuma yang penting dia Ada sayap. ada sayap. Macam mana sayap tu peluhan tu awak tak nak tengok lagi. Saya tahu. Sebab kita kata kalau satu-satu, kalau 3 macam mana? Betul juga ini dah. Tarik balik ya. Jadi kita balik asal. Kita balik pada konsep asal. 2, 3, 4. Macam mana 2, 3, 4 tu? Wallah. Dia kata masing-masing ada 2, ada 3, ada 4. Macam mana? Tu wallah. Ni sayap lekat. Sebab kita tadi kata nak kata macam mana poligami tak boleh. Poligami tak apa. Poligami ni 1, 3, 4. Kalau sayap ke mana? Sebab ada 2 pihak. Kalau 3 je mana? Kalau 4 tu 4 lebih mahal. Satu kan ada break balik dia. Kenapa? Dia tak boleh sama macam poligami ni. Tak boleh. Cuma dia terjemuh ni kira standard dah. Masing-masing ada yang 2, masing-masing ada yang 3, masing-masing ada yang 4. Gitu. Cuma lagu mana belah ni macam mana? Tak gilah juga gitu. Tak ada gitu ya. Ni dia panggil ayat khabari. Pengkabaran. Dan terima apa adanya. Nak cerita lebih tak boleh? Tak perlu kalau kita tak tengok tak. Tapi kena ambil tahu lah. Ambil tahu maknanya malaikat ni ada sayap. Ada sayap. Dua bagaimana tak tahu. Quran beritahu 2, 3, 4. Tapi Nabi kata kalau malaikat Jibril banyak lagi. Jibril banyak lagi. Ni paling paling kurang. Kalau tak ada satu tak boleh jadi. Satu tak mungkin. Takkan sebelah ya. Biasa 2 lah tengok macam biasa-biasanya lah yang kita tengok. Maknanya tak tahu dia ada sulasan. Tu lah. Dengar beriman. Kalau bukan begitu, tak fikir tak fikir. Sebab kalau kita sebut jadi lagu-lagu nak macam mana pun nak 3 je. Dia bila-bila tak jadi hari dia pening. Mikir lagu tu. Tu koyak satu kali. Sekurang-kurangnya. Ni kita sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Boleh tahu. Mana ada saya sekurangnya 2 ke 3. 2, 3 atau 4. Bukan ada ayat pun tak tak. Macam semua tak ada. Baca ni baca. Macam semua. Tapi kenapa malaikat sebelum turun Quran ni Arab Jahiliyah dah faham dah malaikat ni adalah satu zat yang wujud. Dia terima dah. Semua dia puja malaikat. Dia kata malaikat waktu Allah ni kahwin dengan jin dapat anak malaikat. Kahwin dengan jin dapat anak malaikat tu ada malaikat dan anak perempuan Allah. Pada kalimah Allah ni kalimah yang dipahami cuma dia tambah hak goreng dia. Lepas tu dia kata malaikat adalah anak perempuan Allah. Allah hak kita semua ni dituduh kahwin dengan jin. Dapat dan surah-surah Syuara ada saya sama ada surah Safat kita lupa mana dia. Orang Arab Jahiliyah ni ada percaya Allah kahwin dengan jin dapat anak.
anak perempuan. Jadi malaikat ni anak perempuan Allah. Faham begitu. Dia lebih lebih. Malaikat dapat dah maklumat tentang malaikat ni, tapi lebih. Tokok tangguh. Dia tadi ya. Kita tak boleh lebih dah. Kadar. Mak lucunya. Anak perempuan tu dia tak nak. Itulah ada. Dia juga. Jahiliah juga. Dia juga. Mana perempuan Melaka? Kalau dia puja pun wali untuk wali perempuan. Kalau malaikat pun dia kata perempuan. Anak ibu. Paling hidup. Kalau Arab kalau bangsa dulu hak syirik dipuja kat Tok Wali lelaki Maklun. Mana Tok Wali, nama Tok Wali. Yang dipuja oleh Tok Wali dalam Quran ada kalimah Ba'la. Nama seorang Tok Wali yang dipuja oleh kaum Nabi Yunus. Nabi Kaum Nabi Yunus. Yunus kan? Nabi Ilyas. Nama kaum Nabi Ilyas ni dia puja satu Tok Wali nama dia Ba'la. Dia buat patung Ba'la. Apa? Mana yang mempunyai sayap? 2, 3, 4. Masa-masa ada 2, ada 3, ada 4. Artinya hati ni saya. Janah. Kalau janah sayap. Kalau junah dosa. Janahun. Jamak dia ajnihah. Janahun asal dia. Janah. Kalau junahun dosa. Kalau janah sayap. Sarah. Baris dia ya. Jannah, dia tahu jannah. Oh kita tahu jannah ke surga. Kita surga ya. Jangan selalu Jannah surga. Jinnah tu jin. Jin dia. Jin bau tu. Kalau Quran ni, kalau kita hidup dengan dia tu sehari 2 muka. Duk huruf duk belek makna dia. Sampai 10 tahun nak boleh faham makna belaka dia. Tapi itu tak belek. Kalimah ni makna apa? Kalimah ni makna apa? Kalimah ni. Ada setahun habis. Tak boleh Al-Fatihah. Dia akan habis. Dia akan faham, dia akan masuk otak. Sebab dia apa-apa bahasa pun kalau kita guna. Kita guna dia. Main. Kita guna dia. Duduk dengan dia. Duduk dengan dia, duduk buku. Kalau buka puluh, kalau buka puluh 3 putih ya. Banyak. Tidak ada apa bom. 2-3 hari ada tu. buat lama-lama je. Ya betul. Oh, kalau orang gila ke makna memang habis dia. Habis ke dia. Dia rata-rata orang harfiah asal ke gila tu. Jadi hak jadi guru harfiah asal dia ke gila ni masa. Akhirnya dia guru harfiah. Ada ke 9 kan? Murid ramai. Mana semua asal ke gila. Ni nak mana Quran? Kalau boleh ke dia. Ha? Murid dia untuk dia. Ada soleh. Oh, gila mana tu dia. Mana dia dekat dia. Mana? Mana? Muda ya. Dia dah tu. Tidak. Oh, dia minat. Dia dah. Oh, tak bijak tak? Ha? Ada blur. Oh, dia. Ini otak pikir. Ngaji bandar dia tak minat kerja pun. Dah lah, ada generasi. Dah agak atulah. Lepas tu dia kata Yazidu. Dia menambah.
Jadi menambah ni dari sudut apa? Sifat fiziknya, kekuatannya, keindahannya, anggota tubuhnya maupun suaranya. Ada ciptaan dia. Pilih dah ke kepala Ustaz? Ha? Pilih ke dia? Kepala tu. Dalam kepala. Pada penciptaannya Pada penciptaan. yang dia kehendaki. Yang dia kata. Apa yang Inna Allah, sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu Maha berkuasa. Mana Allah ni ada satu zat yang boleh ubah keadaan luar asbab. Manusia tak boleh. Manusia tak boleh ubah dia. Manusia walaupun boleh ubah, tapi sifat masih kekal. apa yang mana apa yang Ada cerita ada tokoh kan. Dia menyerang sepahaman sesat zaman dia. Scammer, dia panggil scammer, dia scammer. Zaman tu dia ada satu pandangan dan share dalam WhatsApp. Baca nanti. Tadi. Baca kita dalam WhatsApp. Tokoh sebut nama lah, tapi dia ni zaman dia ni ada orang khurafat dah. Dia duduk jaja, dia boleh tukar lama. Ni sebab barang emas ni memang plumber. Mana dari orang dia betul Syekh ni dia mahir walaupun dia agama, tapi Syekh mahir. Jadi dia ada orang waktu jaga barang khurafat. Mana tujuan dia nak jaga, nak keuntungan lah. Jadi benda tu benda tahyul, benda khurafat. Benda yang tak mungkin berlaku, mengubah sifat, terperot jadi emas. Orang nak dakwa ni kan, kalau orang jahil percaya. Jadi orang agama ni sebab dia mahir ilmu dalam asbab juga, dia tak betul je tu. Jadi nak kata dalam agama ni kan, dia kena usaha belaka nak tahan. Mana dia dulu dia walaupun dia mahir ilmu agama, dia mahir ilmu sains, dia boleh membongkar kepalsuan ni. Suka baca cerita dia tengok dalam WhatsApp Syekh. Dia ada Anda suka baca dia bagus ni. Cina tu nulis dia. Sama dia mu'allaf ke dia tak tahu dia Cina, nama dia Cina. Dia tulis. Sedap dia kata ulama dulu ni pak. Lepas tu ayat yang kedua. Apa? Biasa kajian di dapur ni masa nak habis dah. Dia lagi. Dia lagi dapur tu cek mesti sebelah. Ada telanjak. Naluri ya? Naluri dia. Ada lagi dapur tengok jam. Takut kita telanjak. Kadang-kadang tak sedar lah. Ada dia. Naluri dia kita pun ada dia. Dia sedih. Dia sedih. 11.10. Ayat yang seterusnya, ayat 3, ayat 2. Apa-apa yang Allah buka, apapun. Asalnya yaftahu. Ma ni sebab dia kata syarat, maka jadi mati dia. Yaftah. Tapi bila bertemu dengan mati dia daripada bawah.
apa sahaja. Kata syarat ni. Bila kata syarat, fi'lun ni jadi mati. Yaftah. Tapi kenapa pada bawah pula? Pernah ada fi'lun pada bawah. Sebab bertemu dua mati. Yaftahil. Apapun yang Allah buka kepada manusia, Allah buka. Sama ada manakala Allah ni nak rahmat kita, dia buka jiwa kita nak mengaji wahyu, nak tahu kebenaran, nak tahu betul mana salah, mengaji, nak tahu neraca betul. Dia kata neraca betul dalam Al-Quran, dia pun mengaji. Keinginan untuk mengaji ni, mana Allah buka itu rahmat ke dia. Bila Allah buka itu rahmat ke dia, tak ada siapa boleh halang. Syaitan tak ada halang, kecuali dia sendiri. Contoh macam letak jawatan, mana bila dia nak tu, tak ada siapa boleh kacau dia. Mir rahmatin, dari rahmat. Mana Allah buka peluang rahmat kepada seorang. Dia sudah apa? Nak mengaji wahyu contoh, nak mendalami wahyu. Bila Allah buka je, tak ada siapa boleh tutup. Fala mumsikala, tak siapa boleh tahan. Tak ada siapa. Dia guna la nafiyah lil jinsi. Mana tak, kalau mungkin siapa boleh halang bila dia nak. Musik masa kat sana tadi. Imsak tahan. Lama. Apa kan imsak banyak tu? Imsak. Untuk ngaji semua. Paling banyak tu Ustaz. Kita sebut imsak dah ni, imsak dah. Saya tak faham apa dia imsak. Tahan. Wa ma yumsik. Dan apapun yang dia tahan. Dia tahan 4 Biasa dia tahan 4 Kenal Allah berulang ni tahap satu kanan. Bila tak satu kiri ni, apa tu, lemah sikit. 2 kiri makin lemah, 3 kiri makin lemah, 4 kiri tutup habis, tutup pintu. Itu nak ke agama, memang tak lagi dah. Mana pintu jiwa kanan ni makin mengaji, makin mantap, makin perasa tu makin tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ni memang tak boleh lah barang batin. Dia tak boleh dah barang batin tak usah. Kebati lah kebenaran. Kalau jiwa kiri ni, kalau Allah tahan, tak ada siapa nak boleh buka pintu dia nak pergi ngaji, tak boleh. Tapi kita tak boleh hukum. Ni sebagai ibrah saja. Dia kata, tak nampak dah tu, tak lagi ya. Ajak saja, tak boleh. Ibrah saja. Ibrah bahawa siapa yang tak nampak, memang Tuhan tahan. Tahan tu setelah beri peluang. Bila Allah tahan, tak ada siapa yang boleh. Ni makna asalnya arsala ni makna melepaskan. Bukan mana mengutuskan, asal mana? Rasala ni mana lepas. Arsala melepaskan. Mana asal dia? Mana mengutuskan tu makna kedua. Jadi kalau kita faham makna arsala ni makna melepaskan, bukan mana mengutuskan saja, maka baru kita terjemah. Maka tidak siapa yang boleh melepaskan dari ikatan itu. Allah ikat dia tu, kunci hati dia ke neraka. Kunci hati dia, kunci mati hati dia daripada menerima kebenaran. Allah kunci hati dia daripada terima kebenaran. Maka tak siapa boleh lepaskan kunci itu. Lahu baginya memang dari sesudah itu Allah kunci mati. Bukan lahir-lahir kunci mati selalu, dia proses juga. Tahap 4 ni. Jadi arsala ni selain makna mengutuskan,
Dia juga makna melepaskan. Arsalan, risalah. Risalah, surat. Mana surat ni kita lepas, mana kita buh dalam postman, kita lepas. Tulis surat tak? Lepas tu kita lepas surat tu ke postman. Betul tak? Kita lepas surat postman, sama-sama tahu kita. Kita lepas surat tu ke postman. Dan dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi perkasa ni dia sudah apa? Kenapa orang yang jenis-jenis langgar agama ni tak kena azab? Tu apa dia buat? Mana Tuhan sifat aziz dia boleh buat orang yang langgar wahyu ni kena azab. Kenapa tak buat? Sebab hakim Allah. Hakim bijaksana ni. Perkasa, hakim bijaksana. Tapi dia dek pun kan aziz tu kaki sama. Dia jaga dulu jaga kat sana dia. Bahasa kita. Ya. Bahasa kita. Dia tahu cerita. Ya. Dulu erti saya tak ada mikir. Dia Jaga pun kan. Jaga kan. Aziz hakim. Sebab tu nak faham makna ni sebab dulu kita tak faham. Bila kita dengar hadis kata siapa-siapa yang sombong saudara tak kira masuk syurga Kita letak sombong tu kepada apa? Tak semua masuk dengan orang. Ada sombong tu bukan sombong dengan orang. Masuk tu sombong dengan wahyu. Tengok orang hakak. Oh iya. Kita tak angkat. Sombong dengan wahyu. Sombong dengan wahyu. Macam mana masuk dia? Kena kejelak. Mana kalau kita ni asal akidah betul, akidah tak punah lagi. Kita mengaji wahyu tu menyebabkan akidah kita kekal betul. Atau akidah kita punah. Bila kita mengaji wahyu jadi betul. Asal punah jadi betul. Okey mengaji. Tapi orang yang tak mengaji wahyu barangkali asal betul jadi punah. Orang yang mengaji wahyu mungkin betul lagi masa dia mengaji tu. Mana kekal betul. Atau mungkin punah dah, kes mengaji betul. Tukar jadi betul. Tapi kalau dia ni tak mengaji, barangkali asal betul akidah dia. Dalam lama dia tak betul. Makin lama ni. Dia tak kalau betul tak betul selalu. Dia Quran juga sebagai mengekalkan atau mengembalikan. Quran juga bantu. Bila kita pada duduk dunia tu kan, malah Nabi kita kan, dia ngaji hadis dah. Lepas dia ngaji daurah Quran, dia kata walaupun hadis habis, baru faham mana ilah. Kita nak senyum Dia ngaji hadis habis. Lepas tu guru dia tanya, pernah ngaji daurah Quran? Tak pernah lagi. Silap tu. Lepas tu kena ngaji daurah Quran dulu. Lepas tu pergi ngaji daurah Quran. Kita tahu perjalanan tu. Tapi dia kata, bayangkan dia ngaji hadis habis dah. Ngaji daurah Quran, baru dia sudah selama ni dia ngaji hadis lama. Ba'ilah tak faham lagi. Tak adalah ba'ilah. Ba'ilah tu dia lah situ. Ilah. Tu bang haji. Kita ni baru Quran. Macam ajar kita ngajar lama dah. Kan? Semua tu mana tersentuh ba'ilah. Lepas ngaji mengalang dia bersentuh ilah dah biasa kan. Pasal tak? Tak ajar dia ngaji tahun sebelah kan. Sebelah tu kan. Dia memang sama dengan ni. Tak kena ajar pula kat saat ni dia. Masa tu memang tak faham ba'ilah tu. 2015 baru faham. Mana mengaji lama tu macam gajah tu macam kelas kita kat Mangha tak. Mana sentuh ba'ilah itu tak faham tu. Lepas 2015 baru ada sentuh. Mana baru tu faham. Bohong buat lah masa tu. Bohong buat buat. Ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar usaha. Usaha. Kita itu bohong usaha. Usaha itu bohong. Tak cerita dulu. Dekat kita kalau bela itu FM, lebih itu. Gila tu bawa tu mula. Dia ada.
Mana kita boleh tengok macam mana orang ngaji sana kat India, Pakistan, di mana kata Syekh Laude Lewi buat karang kitab buat sesat sana tu. Tebal ke tak dia? Nak kata, dia kata apa? Semua sesat kat dunia ni, kalau kita pergi, tak payah pergi negara lain, pergi India, ada belaka. Kalau tengok contoh Syiah, ada. Kan India, Pakistan, Afghan, India, Pakistan, Bangladesh ni satu negeri. India nama dia asal. India. Pecah jadi Pakistan. Pecah jadi Bangladesh, Pakistan. Asalnya satu negeri dia. Satu negara, India nama dia. Lepas tu pecah jadi Pakistan dengan India. Lepas tu Pakistan pecah lagi jadi Bangladesh. Asal India. Jadi India asal ni, dia kata satu negara nama India ni, Hindi ni, seluruh sesat-sesat dekat dunia ni semua ada kat India. India juga nak kata. Lepas tu orang sana ni dia tajuk-tajuk barang sesat dia buat buku dah. Dia kaji dah isu tasawuf, beralui. Mana bila dia buat kaji dia balik ke Malaysia, baru kita jelas isu tu bomo tak adalah kita tak ada. Jelas. Mana orang-orang yang ulama-ulama satu tu dia buat kajian, dia hebat mengaji. Balik sini baru terbuka. Orang akademik pun tahu juga sebenar benda-benda tapi tak jelas juga. Jadi orang makan apa? Sebab tu bila kita ngaji dengan dia, kita pun sedar bahawa ada satu tak kena, ada amun, ada benda something yang jadi satu soalan. Sampai kita ni tak jelas. Jadi mana sekarang ada usaha nak balik asal, nak balik sistem tu hak betul lah ke mana? Ya. Ruqyah ke bomo? Beza dia adalah wahyu. Menepati wahyu. Kadang-kadang sebut ruqyah, kadang-kadang tak jelas agak, kadang-kadang ada masalah juga. Lepas tu kita nak kenal ruqyah betul tak betul ni, kita kena ngaji. Kita nampak. Jangan kita terpedayang istilah ruqyah. Kadang-kadang istilah tak jelas lagi. Dia ruqyah ni ada maksud dia yang menepati. Bukan asal sebut ruqyah betul. Jadi nak tahu maksud dia menepati ruqyah sebenar atau sebenar tu adalah ilmu. Tak boleh kita kata ruqyah. Betul lah ruqyah. Tak nak kata lagi. Tak boleh lagi. Sebab baru lafaz baru. Orang boleh jaga lagi. Dia ada takrif yang tersendiri. Bila kita mengaji wahyu baru kita nampak. Baru kita nampak apa ruqyah yang menepati, apa ruqyah yang tak menepati. Tak jelas lagi. Sebab tak kalau orang tanya kita ustaz macam mana lah ni, kita orang banyak sebut ruqyah. Balik selamat ialah untuk masa Naminah ni dia buat sendiri je. Saya tak salah dia. Kita ngikut orang lain, tapi sekarang sebab kes tak jelas. Banyak yang menyalahi daripada maksud ruqyah sebenar. Jadi untuk beragama fitnah ni baik dia buat sendiri. Saya tahu buat sendiri lebih selamat. Dia makan dengar. Bukan bomo. Tu kena faham istilah bomo, masuk bomo tu apa dia? Asal dia merawat. Tu kita kata istilah bomo ni baru istilah. Ruqyah baru istilah. Kita nak kata bukan mana masuk kira bomo tu. Hak masa apa? Itu kan bila nak bincang tak jawab pun kita kena takrif gambaran tu. Mana kalau menepati wahyu tak salah. Pas sekarang ni ialah jangan masukkan bomo tak boleh wahyu ni. Istilahnya masuk tu kena faham dulu. Kita kena faham luar biasa. Kita kena faham masuk tu. Kita mengaji Quran baru kita nampak. Oh, ni bukan pada kadang-kadang orang sebut contoh umur patah. Bukan pada nama. Waktu kadang-kadang Dr. Ibrahim kata nama tu patah tapi cara dia tak dalam sebab. Jadi bukan istilah tak bomo tu salah. Tasawur untuk bomo yang menyalahi itu lah kuatnya. Kita kena faham. Bukan asal nama tak bomo salah. Bukan tu. Dia ada istilah untuk bomo yang kita salah tu macam mana? Hanya malah kata salah je. Atau kita faham dulu. Atau kata ilah. Mana kalau luar biasa boleh tumpah ni something.
Sebab luar biasa, anugerah tak boleh tumpang. Kalau boleh kita boleh sampai kita ni ada luar biasa, orang boleh tumpang luar biasa kita. Ni hadir tu bawa muka tu. Masa dengar apa pun. Ha? Masa dengar apa pun. Sedengar. Mana nak hantar ustaz, tak ustaz malu. Biasa dengar. Biasa dengar kau. Betul. Biasa gitu, biasa. Biasa ke? Macam-macam. Tapi saya anak dari Korea kan. Ha? Ada orang pemuat orang atas saya nak hantar ustaz. Dan sebab ni sebab apa tu, sebab tu kita tak boleh hukum dulu. Anak Kita atas sebut umik pun. ha? Ada saya anak atas umik tu dia ustaz. Boleh hukum pada dia bomo pun ni dah kau dia begitu. Sebab dia sebut kita tak tengok ada orang Ada masa umik ada. ada. Ha. Baik kan? Umik baca. Saya takutkan. Ada pun air ni. Kau tu cari sana nak tanya bomo. Kalau buka ada pun dia orang ustaz dia tak boleh gambar. Rata-rata kalau promosi something lah. Tidak bomo, si ustaz dia bomo semua. Ya dah bomo semua. Dia tak naik angin. Tak naik angin macam tu. Oh, kita tak geluk ni, angin dia tak geluk. Dia memang ada angkat angin tu. Ada kat angin tu. Oh, sebut macam-macam. Dia tak tahu kat angin tu. Dia masalah gini, sama ada dia palsu. Jadi Kalau tak betul, satu. Yang Ataupun berkat tak berlaku luar biasa pun. Tak ada apa-apa pun. Cuma jaga saja. Ada. Haknya dia memang luar biasa sungguh. Hak luar biasa, hak tak betul. Ada. Tak nak dia kalau tak tinggal. Tinggal. Tak tinggal tu bomo tak ada. Tu bomo mana-mana pun tak, ustaz. Lepas tu kita tak boleh. Lepas tu kita kena ngaji akidah. Nak letak makna masuk hak kata yang menyalahi tu macam mana? Faham? Tak ada pukul rata. Itu dia jangan air lagi. Kalau biasa Islam, Ha. Kita hak yang menyalahi akidah bukan lah. Dia ada lah masuk tu kita kena ngaji. Yes. Cuba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.